Assalamualaikum warahmatullahi. Kita lihat kepada video kedua pula dalam bab 3, iaitu menukar perkara rumus. Okey, kita dah masuk bahagian kedua. Kalau sebelum ni kita dah tengok bagaimana cara untuk membentuk rumus. Okey. Bentuk rumus ni sebenarnya bukanlah satu benda asing bagi seorang pelajar sains. Okey, dia katakanlah kita ada satu segi empat tepat, okey, dengan panjangnya x cm, dan lebarnya y cm. Okey, ada dua situasi yang kita boleh gambarkan di sini. Yang pertama adalah perimeter, yang kedua adalah luas. Okey, dikatakan kalau kata panjang dia x cm dan lebar dia y cm. So, boleh tak kita terbitkan satu rumus perimeter bagi segi empat tepat ini? So, segi empat tepat, kalau perimeter, ingat perimeter maksud dia apa? Ukur lilit bagi poligon yang diberi. So kat sini, inilah ukur lilitnya. Panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. So satu segi empat tepat memiliki dua sisi panjang dan dua sisi lebar. So kita boleh kata, ukur lilit atau perimeter segi empat tepat kita adalah, kita ada 2x tambahkan dengan 2y. So inilah rumus bagi perimeter segi empat tepat. Itulah maksud rumus, formula. Dalam cerita lain pula, kita boleh terbitkan rumus luas bagi segi empat tepat ini. Menggunakan situasi yang sama, panjang x cm dan lebar y cm. Boleh tak kita terbitkan rumus bagi luas segi empat tepat ini? So ingat balik formula bagi luas, iaitu panjang darab lebar. Jadi kita tengok dekat sini, panjang kita diwakili oleh x, manakala lebar diwakili oleh y. So panjang kita adalah x darabkan dengan lebar kita y. Jadi x darab y kita akan dapat xy. So inilah rumus atau formula bagi luas segi empat tepat kita. Seterusnya kita lihat situasi yang diberi. Kita sekarang ni dalam bahagian 3.1.2, iaitu menukar perkara rumus. Lihat segitiga sama kaki yang diberi. Dengan tapak diberi dalam unit A, dan sisi kaki ni diberi dalam B, cm lah. Ayatnya adalah perimeter bagi sebuah segitiga sama kaki boleh diungkapkan dalam sebutan A dan B sebagai, dia bagi kat sini dah, P sama dengan A tambah 2B. Sekarang ni kita kena faham situasi dia nak berdasarkan apa. So dalam kes ini rumus kita adalah berdasarkan perimeter. Dia dah bagi tahu ni. So perimeter kan maksudnya ukur lilit. Ukur lilit apa? So kat sini poligon kita adalah segitiga. So check balik segitiga kita. Ni sini A, sini B, sini B. So kalau perimeter betul tak? A ini perimeter kita sama dengan satu sisi tambah dua sisi lagi yang kaki ni. So A tambah B tambahkan dengan B, maka kita akan dapat A tambah 2B. So inilah rumus perimeter bagi segitiga kita. So betul lah yang dia bagi ni. Atau perkara rumus bagi persamaan di atas boleh tukar kepada seperti berikut. So sekarang ni kita akan tengok konteks macam mana rumus tu perlu diterbitkan. So kalau yang ini, yang first ni, diterbitkan rumus dalam konteks perimeter. Sebab P dekat depan belah kiri. Tapi yang satu ni pula, nombor satu ni, A sama dengan P tolak 2B. Mana datang rumus ni? Rumus ni datang daripada yang rumus asal ni lah. Tapi dia terbitkan dalam sebutan A. Itu sebab A duduk depan. Yang kedua ni pula, rumus yang diberi adalah B sama dengan P tolak A per 2. Mana datang rumus ni? Rumus ni datang daripada rumus perimeter yang asal ni. Tapi ini, persamaan atau rumus ini diterbitkan dalam sebutan B. Itu sebab B duduk dekat belah depan. So sekarang ni, pelajar kena tahu. Kita dah masuk pada bahagian kedua, iaitu perkara rumus. Sekarang ni pelajar kena lihat, kita ada 3 persamaan sekarang ni. Yang pertama adalah P sama dengan A tambah 2B. Yang kedua, A sama dengan P tolak 2B. Yang ketiga, B sama dengan P tolak A per 2.
Okey, so apa beza ketiga-tiga persamaan ini? Okey, bezanya adalah apa yang ada dekat depan atau apa yang ada dekat belah kiri persamaan ataupun rumus itu. So yang pertama kita lihat depan dia huruf P. So kita boleh kata dia adalah dalam sebutan P. Okey, rumus ni dalam sebutan P. Kalau rumus kedua ni pula dia ditulis dalam sebutan A sebab A duduk depan, A duduk belah kiri. Okay. So rumus yang ketiga ni pula kita panggil dia rumus yang ditulis dalam sebutan B sebab B duduk dekat belah depan. Okay. So itulah maksud itulah skill yang pelajar kena tahu dalam bahagian yang kedua, iaitu menukarkan perkara rumus. Baik, seterusnya pelajar ingin lihat bagaimana cara untuk kita tukarkan rumus. Okey, so kita andaikan yang ini adalah persamaan asal bagi perimeter segitiga. Okey, kita salin balik. Persamaan asal kita adalah P sama dengan A tambah 2B. Okey, yang pertama, dia terbitkan dalam sebutan lain pula, iaitu dalam sebutan A. Okey, macam mana nak buat dia? Okey, so ini persamaan asal. Okey, P sama dengan A tambah 2B. Okey, bila nak ditulis dalam sebutan A, kita kena jadikan A ni duduk sorang-sorang. So, ingat balik kemahiran algebra yang dah dipelajari sebelum ini. So ini persamaan asal P sama dengan A tambah 2B. Jadi 2B ni kita nak bawa dia ke seberang. Okay. So nak neutralkan atau guna kaedah kesamaan. Okay. So right hand side yang belah kanan ni kita tolakkan dengan 2B. Maka yang belah kiri ni pun kita kena buat benda yang sama, iaitu tolak 2B. So akan terbentuk persamaan baru, iaitu P tolak 2B sama dengan, okay, tengok belah kanan pula, 2B tolak 2B kan boleh cancel, boleh neutral kan. So yang tinggal adalah A. So sama tak? Okay, P tolak 2B sama dengan A, tapi cuma kedudukan dia terbalik lah. Terbalikkan semula, A sama dengan P tolak 2B. Okay, dan kita lihat bagaimana boleh terbitkan dalam sebutan kedua ni pula. Okay, persamaan asal kita adalah P sama dengan A tambah 2B. Okay, kita nak terbitkan dalam sebutan B. So maksudnya kita kena jadikanlah B duduk sorang-sorang. Okay, so sekarang ni lihat. Okay, yang ada B dekat belah kanan. So kita nak buang yang A ni lah yang dekat belah kanan ni. So caranya adalah, okay, A yang dekat belah kanan ni positif. So kita tolakkan juga dengan A. Okay, so belah kanan dah tolak A, belah kiri pun buat benda yang sama, iaitu tolak A. So belah kiri akan terbentuk satu persamaan baru, P tolak A sama dengan, okay, belah kanan A tolak A kan kita boleh neutralkan. Okay, dan tinggallah 2B. Okay, dan ingat kita nak terbitkan dalam sebutan B. So B mesti duduk sorang-sorang, dia tak boleh ada benda yang melekat dengan dia. Tapi kalau lihat dekat sini sekarang, B melekat dengan 2. 2B maksudnya 2 darab B. So apa yang kita perlu buat adalah, okay, 2 darab B ni, okay, cara nak neutralkan dia adalah, okay, so belah kanan ni kita akan bahagikan dengan 2. So apa yang kita buat dekat sebelah yang lain kena buat benda yang sama. Okay, so apa yang terjadi adalah, so 2 yang dekat belah kanan ni, 2 atas 2 bawah kita boleh neutralkan, 2 bagi 2 1. Okay, so tinggallah B. So yang belah kanan akan dapat bentuk baru, P tolak A per 2. Okay, so cuba cek balik sama tak? Inilah yang dimaksudkan rumus dalam sebutan B. Tapi seelok-eloknya, okay, yang sebutan yang kita nak buat tu kita letaklah di belah kiri. So dia akan jadi B sama dengan P tolak A per 2. Okay, kan sama tu. Okay,